dan Pengarang. Pengerang. Terima kasih Menteri. Saya ucap terima kasih kepada Kota Tinggi kerana menimbulkan soalan berkenaan dengan masa depan yang akan berlaku di dalam kawasan Pengerang dan juga Kota Tinggi. Dengan izin Menteri, saya nak tanya Menteri lah berkenaan dengan situasi macam contohnya di Pengerang yang mana keadaan jalan begitu teruk disebabkan oleh kemasukan lori-lori besar disebabkan oleh projek rapid. Jadi siapakah bertanggungjawab untuk menaik taraf jalan-jalan ini? Adakah ia di bawah kerajaan? Dan kalau bawah kerajaan, boleh tak diwujudkan satu pendekatan yang baru supaya kontraktor-kontraktor besar yang berjuta ringgit ini, bila mereka mendapat kontrak yang besar, mereka juga perlu sama-sama bertanggungjawab untuk menaikkan taraf kepada jalan-jalan yang telah dirosakkan akibat persediaan kepada satu projek kerajaan yang begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pengerang. Satu cadangan yang baik. Saya kira cuma dalam penyelenggaraan jalan, ianya bergantung dengan siapakah tuan punya jalan tersebut. Kalau di bawah Jalan Persekutuan, maka sudah pasti Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya ataupun JKR bertanggungjawab untuk penyelenggaraan. Di mana sebagaimana kita ketahui, dalam aspek penyelenggaraan kita telah pun ada syarikat-syarikat konsesi yang bertanggungjawab untuk menyelenggara jalan-jalan mengikut zoning yang telah ditetapkan. Manakala kalau kita dapat perkenalkan, maknanya melibatkan kontraktor-kontraktor ataupun syarikat-syarikat gegasi yang terlibat dalam pembangunan di kawasan. Disebabkan kekuatan jalan yang sedia ada di setengah-setengah tempat tidak dapat menampung kekuatan ataupun berat jentera. Dan kalau mereka dapat terlibat bersama, sama ada melalui CSR ataupun melalui perancangan, sebab ianya akan memberi manfaat pada mereka untuk menaik taraf jalan tersebut daripada tanah jalan yang sedia ada kepada tahap yang boleh mampu untuk menampung pembangunan seterusnya. Mungkin boleh kita ambil kira untuk kita berbincang dengan syarikat-syarikat ataupun developer ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dengan pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. Satu cadangan yang amat baik Yang Berhormat Pengerang yang akan kita ikuti untuk dibincangkan dengan badan-badan yang terlibat tersebut. Gombak bangun ya, Wan. Gombak dan Sandakan. Kemudian Sandakan, kemudian saya nak beralih kepada soalan seterusnya. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Datuk Speaker. Lanjutan daripada cadangan Yang Berhormat Pengerang tadi, Yang Berhormat Menteri ada menyatakan kemungkinan Sandakan dulu, Sandakan. Ya. Kemungkinan meminta pihak pemaju ataupun kontraktor melalui program CSR untuk menyumbang bagi menaik taraf jalan-jalan yang berkenaan. Saya kira pendekatan yang lebih berkesan ialah sekiranya kerajaan bersetuju untuk mengenakan capital contribution kepada mereka-mereka yang terlibat dalam pembangunan di sesebuah kawasan. Kalau nak dilihat daripada pemilikan jalan raya, sama ada jalan persekutuan ataupun jalan negeri ataupun jalan PBT, ianya mungkin sukar kerana pergerakan lori mungkin dia bergerak daripada jalan persekutuan ke jalan negeri, masuk ke jalan kampung dan jalan PBT. Apakah kerajaan persekutuan bercadang untuk mengenakan capital contribution supaya ada satu charge yang ditetapkan yang lebih konsisten bagi semua pemaju yang terlibat untuk mereka menyumbang bagi pembangunan infra di sesebuah kawasan, maka pemaju juga dapat menilai kos yang akan terlibat dalam sesebuah projek dan ianya dapat memberikan perancangan yang lebih tepat dan unjuran yang lebih efektif daripada kos pembangunan di sesebuah kawasan. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Sandakan. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Jadi satu soalan saya ingin bertanya ini Yang Berhormat Menteri ini tentang perkara ini Sandakan atas satu Southern Ring Road yang dari Bandar Indah sambung pergi Pasir Putih, nanti sambung balik pergi Dewan Masyarakat. Ini satu program yang telah dirancanglah 20 tahun. Selepas itu, masa itu yang Barisan Nasional rampas kuasa dari TPS. Selepas itu, yang satu rancangan bila ini yang 7.2 km
punya satu begitu punya jalan, termasuk 1.7 km yang menerat taraf yang jalan sedang ada punya itu. Tapi pada masa itu selepas merasmi atau merancang itu jalan 1 km saja yang dibina. Jadi sampai sekarang ini kita pun tidak tahulah berapa kali sudah kerajaan pun sudah Barisan Nasional masih gugur di sana. Tapi macam ini satu program tidak apa-apa. Tetapi hari ini sebelum ini pilihan raya 13 atas 1 kilometer lagi kasih lanjut sampai itu Sisirir begitu. Jadi kita punya yang berhormat Rinta tidak ada. Rinta yang memberi rasmi lagi satu begitu 1 kilometer begitu. Walau sampai masa ini selepas ini belum lagi complete lah. Jadi saya mau tanya, rancangan ini jalan masih ada atau tidak? Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Ketua, apa yang dibangkitkan oleh Senakan adalah perkara baru yang tidak timbul dalam sesi pembahasan. Namun saya akan mengambil maklum. Dia bercakap pasal pelanggaran Filipin yang amat. Sebab nak jawab soal politik ni boleh juga. Betul, kalau diizinkan boleh saya nak menjawab berkaitan politik, tapi saya tidak berhasrat untuk menjimatkan masa. Yang Berhormat Gombak mencadangkan supaya lanjutan kepada apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pengerang. Sama ada kita boleh mengenakan capital contribution. Itu suatu cadangan yang baik. Cuma kita kena perincikan. Sebab kalau capital contribution makna adalah compulsory, di mana developer akan membayar. Dan akhirnya kita kena melihat, adakah dengan pembayaran capital contribution ianya akan menyebabkan harga rumah, harga dan sebagainya akan naik. Dan ini akhirnya akan membebankan rakyat kita. Sebab itu yang kita mungkin pendekatan yang dicadangkan oleh Pengerang tadi, sama ada CSR itu boleh dipertimbangkan ataupun kita nak mewajibkan melalui capital contribution. Jadi akhirnya kita kena pertimbangkan dan untuk menilai apakah yang terbaik, yang berkesan dan tidak membebankan rakyat. Itu yang akan dipertimbangkan.